Saya sambung, Datuk, betul. Ya, saya baru buka buku juga, Yang Hormat. Terima Kalau kasih. Yang Hormat tak tok soal tadi, saya dah buka lama. Terima kasih, Datuk Yang Ketua. Saya menyambung perbahasan semalam tentang isu-isu yang lahir dan berbangkit daripada pindahan ini, yang saya sebut semalam sudah barang pasti berlakunya kesan globalisasi dan isu-isu yang harus ditangani oleh negara kita akibat daripada sistem perbankan Islam sebagai contoh yang mula menarik perhatian pelabur-pelabur ataupun individu-individu yang menjadikan Malaysia sebagai destinasi kepada sistem perbankan Islam ini. Maka itu di antara objektif kenapa profession atau akta ini perlu pada satu pindaan, dan di mana hasil daripada kesan itu memang saya rujuk pada satu jurnal yang bertajuk The Malaysian Legal Profession and Globalization, mana seorang sarjana undang-undang mengatakan, Harry W. Arthurs, yang mengatakan observes that globalization and the internet have created a new world order with an open market system. With these, regional and global institutions like European Union, WTO, the World Bank and the International Monetary Fund, regulating the activities of nations, have set up new laws and systems of disputes management processes to resolve cross-border conflicts. Jadi ini jelas menunjukkan, Tan Sri Ketua, bahawa apapun yang berlaku dan kesan daripada perubahan ini memang sebagaimana yang disebut undang-undang ataupun peraturan bukan perkara yang beku, tetapi ia adalah perkara yang dinamik, yang berubah mengikut keadaan, yang memerlukan kepada suatu penelitian, kepada suatu penilaian mengikut keadaan zaman. Maka dengan itulah kita melihat di samping profesion guaman yang harus kita perhatikan dengan cermat, maka sudah barang pasti kesan-kesan globalisasi ini akan menjadi faktor ke arah apa yang dikatakan persaingan. Bagaimana syarikat-syarikat guaman dalam negara kita, baik yang besar ataupun kecil, harus menempatkan diri mereka, memposisikan kedudukan mereka dalam arus perdana yang sedang melanda dunia dan juga negara kita. Maka dengan itu saya juga ingin memetik bahawa peranan para peguam ini, sebagaimana yang dinyatakan oleh bekas Ketua Hakim Negara Tun Muhammad Sufian Hashim, bahawa perlembagaan yang paling baik yang dirangka oleh peguam yang paling cerdik dalam dunia ini adalah merupakan faktor yang terpenting dalam mana-mana undang-undang itu diinterpretasikan, dan bagi menjamin satu undang-undang itu diterima pakai, dan yang lebih penting daripada itu adalah peranan para peguam itu untuk menterjemah setiap undang-undang dan akta yang saya rasa perlu untuk kita perhatikan. Dalam konteks roh ataupun objektif pindahan ini, saya rasa ada beberapa isu yang harus diperhatikan dalam profesion guaman ini. Yang pertama adalah tentang penubuhan akademi undang-undang yang melibatkan common bar examination untuk memastikan tahap profesional pengamal baru undang-undang, dan juga bar council itu sendiri yang saya rasa harus juga berperanan dan juga memiliki integriti, dan juga perlu kepada suatu penelitian yang saya rasa harus dilihat secara objektif. Janganlah kerana mungkin ada beberapa kenyataan daripada Bar Council sebagai contoh yang mungkin tidak sepadan, tidak selari dengan pandangan kerajaan. Maka sebagai contoh baru-baru ini dalam pandangan yang melibatkan tentang perhimpunan awam, telah ada tuduhan yang mengatakan bahawa Bar Council adalah komponen yang keempat kepada Pakatan Rakyat. Saya rasa
kalau kita nak menterjemahkan apa yang dikatakan the right to dissent, ya, hak untuk berbeza pandangan, takkanlah satu dua pandangan-pandangan ini boleh kita labelkan ataupun kita nak menjadi penghukum dan meletakkan bahawa Kaunsil itu sebagai komponen yang keempat kepada Barisan Nasional. Saya rasa itu yang harus kita lihat secara objektif. Ya, Shah Alam. Yang Ketua, Shah Alam Bangun. Sila. Terima kasih Tan Sri Speaker, terima kasih Kubang Krian. Saya rasa apa yang disebut oleh Kubang Krian berhubung dengan status Bar Council itu amat penting, ya, untuk kita ambil kira. Hakikatnya banyak perkara yang telah dinafikan kepada rakyat Malaysia dalam soal hak bersuara, hak berhimpun secara aman dan sebagainya. Dan apabila Bar Council memberikan pandangan mereka secara profesional dari sudut undang-undang dan sebagainya, maka pandangan-pandangan mereka tidak seharusnya dilihat ataupun ditafsirkan sebagai satu sikap yang menyebelahi pihak pembangkang ataupun Pakatan Rakyat. Saya rasa pihak Kerajaan Barisan Nasional perlu mengakui bahawa kebanyakan daripada tindakan yang dilakukan oleh Kerajaan Barisan Nasional itu tidak selari dengan semangat di sebalik perlembagaan, dan dalam keadaan itu adalah wajar bagi Bar Council sebagai kumpulan pakar undang-undang untuk memberikan teguran, ya. Dan perkara ini ada juga berhubung kait dengan tuduhan-tuduhan bahawa Bersih 3 itu merupakan himpunan yang seakan Arab Spring, ya, yang mana dengan tuduhan-tuduhan yang seperti itu dari sudut politiknya mungkin menguntungkan pihak Barisan Nasional, tetapi ianya menyulitkan rakyat Malaysia, kerana apabila rakyat Malaysia diberikan gambaran terlibat dengan Arab Spring, mempunyai cita-cita yang sama dengan Arab Spring, ini menyebabkan kerajaan Saudi Arabia ketakutan, ya. Dan di sinilah yang tadi yang saya nak tegur pihak timbalan menteri tadi, bahawa cara Kementerian Luar Negara menangani persoalan ini perlulah mengambil kira bahawa Syalam, ya. flow Kubang Krian. Ya, saya tahu. Saya nak tambah kepada anu. Ini bukan lagi pencelahan, ini ucapan. Ya. Ya, saya nak minta pandangan daripada Kubang Krian berhubung dengan persoalan ini, kerana ianya baru saja ditimbulkan, ya. Lalu saya pun nak dapatkan pandangan Kubang Krian, tidakkah benar bahawa tipu helah dan muslihat politik yang dibawa oleh pihak Barisan Nasional berhubung dengan Bar Council, berhubung dengan peranan yang ingin mereka sampaikan, boleh mendatangkan kesan yang negatif dalam soal hubungan di antara negara Malaysia dengan negara-negara lain, ya, seperti Saudi Arabia, ya. Dan saya rasa bahawa pihak Barisan Nasional khususnya sepatutnya menghargai kebebasan Bar Council dan keberanian mereka untuk bersuara, dan tidak mempolitikkan isu itu dengan menuduh mereka sebagai komponen yang keempat di dalam Pakatan Rakyat. Apa pandangan yang berhormat Kubang Krian? Terima kasih. Terima kasih Yang Di-Pertua. Dalam konteks apa yang disuarakan oleh rakan saya Shah Alam, seharusnya kita melihat pada skala yang lebih besar. Ada big picture dengan izin. Adakah semua kenyataan daripada Bar Council itu mencerminkan ataupun berpihak yang dikatakan kepada pembangkang ataupun Pakatan Rakyat? Saya rasa kalau kita meneliti kenyataan mereka daripada semua isu yang mereka lahirkan atas nama satu badan yang punya wibawa yang telah diiktiraf dalam negara kita sejak merdeka, tidak semua saya rasa yang berpihak kepada pembangkang. Jadi janganlah, saya setuju tadi, janganlah apa perkara pun itu terlalu dipolitikkan sehingga kita hilang rasa rasional dan hormat terhadap perbezaan pandangan. Saya rasa itu yang saya rasa harus kita terima pakai dalam kita menuju kepada suatu era yang lebih bermanfaat dalam negara kita. Jadi Tuan Yang Pertua, apa yang dibangkitkan oleh rakan saya Shah Alam itu
saya rasa harus kita lihat, dan janganlah maknanya apapun pandangan-pandangan itu terlalu cepat untuk kita memberikan melabelkannya sebagai pro ataupun anti kepada mana-mana suatu pertubuhan dalam negara kita. Terima kasih Shah Alam atas pandangan itu. Saya terus kepada isu yang lebih penting yang saya rasa yang harus kita fikirkan dari segi roh dan semangat pindah ini adalah kepada bagaimanakah persediaan kita terhadap isu ini, isu globalisasi ini, kemampuan kita untuk bersaing. Saya rasa itu isunya. Dengan kebanjiran khususnya daripada hartawan, mungkin jutawan Arab ke dalam negara kita yang terlibat secara aktif dalam perbankan Islam, sudah barang pasti isu-isu perundangan akan mengambil tempat. Dan sejauh manakah peguam-peguam kita dan mahkamah kita pula bersedia untuk punya mungkin penterjemah, ataupun sejauh manakah persediaan peguam-peguam kita untuk berinteraksi, berhujah dengan peguam-peguam daripada luar ini, khususnya daripada Arab ini, yang mungkin mereka akan menggunakan bahasa Arab sebagai contoh untuk menyelesaikan kes-kes mereka bila diizinkan setelah diluluskan akta ini. Itu isu yang saya rasa harus dilihat sebagai persediaan peguam-peguam kita dan mahkamah kita. Kemudian yang keduanya, sejauh mana kita mampu bersaing, dan adakah kita dalam melahirkan barisan peguam-peguam yang paling tidak pun, kalau tidak setara pun, yang mampu untuk menjadi pemain di peringkat global ini. Saya tertarik apabila kita telah ada dua kes negara yang telah dibawa di peringkat ICJ, kes si Padan dan juga kes Pulau Batu Putih. Dan hatta Singapura pun saya lihat negara yang terkehadapan dari segi sistem perundungan ini masih lagi tidak mampu untuk punya peguam sendiri yang mampu untuk diketengahkan isu-isu antarabangsa ini. Dalam kes si Padan dan kes Pulau Batu Putih, kita melihat kita masih lagi engage dengan peguam-peguam terkenal di peringkat antarabangsa. Itulah saya rasa yang harus kita perhatikan. Dan yang keduanya, apabila berlakunya persaingan ini, kita membuka pintu kepada mana-mana syarikat yang prominent ataupun tersohor, munculnya peguam-peguam yang lebih wibawa di peringkat antarabangsa. Bagaimanakah nasib firma-firma peguam tempatan yang wujud dalam negara kita? Kalau mengikut statistik yang kita sempat untuk rujuk, bahawa setakat 2011 kita punya kira-kira 13,300 orang pengamal undang-undang dalam negara kita, dan juga jumlah firma yang ditubuhkan adalah sebanyak 4,540, dengan 89% pada jumlah ini punya 5 orang atau kurang dari segi anggota peguam. Kategori yang paling besar adalah firma yang mempunyai seorang peguam, iaitu sebanyak 39%. Jadi adakah dengan angka ini kita benar-benar telah bersedia untuk compete dengan izin, untuk bersaing dengan syarikat-syarikat guaman daripada luar negara yang sudah barang pasti akan datang ke dalam negara kita apabila akta ini kita luluskan, dan sejauh manakah kita mampu bersaing, dan apakah nasib firma-firma kecil yang ada perangkaan tadi yang hanya seorang peguam sahaja. Jadi di sinilah saya ingin bertanya adakah pihak kerajaan sendiri ada mempunyai inisiatif ataupun insentif yang tertentu, sebagai contohnya semua GLCs kita memberikan peluang kepada syarikat-syarikat guaman tempatan ini untuk menjadi panel kepada syarikat-syarikat GLC kerajaan. Ini sebagai mungkin langkah, sebagai satu polisi yang jelas yang mesti kita, saya rasa yang mesti kita aplikasikan
Maknanya perhatian serius pihak kerajaan terhadap nasib firma tempatan ini untuk bersaing. Kita punya mungkin ratusan GLCs yang boleh memberikan peluang kepada syarikat-syarikat guaman tempatan untuk mereka mendapat kontrak ataupun projek daripada GLCs ini. Adakah ini akan diusahakan oleh pihak kerajaan? Ini yang saya ingin mendapatkan penjelasan daripada Kementerian pihak kerajaan supaya ianya mendapat suatu perhatian. Yang berhormat Sik berdiri, yang berhormat di belakang. Sila. Sik. Terima kasih Tan Sri Betul, terima kasih Kementerian. Dalam hujah-hujah yang ditimbulkan oleh rakan-rakan kita dari Sabah dan Sarawak semalam, mereka mempertahankan perkara 20 yang menjamin kedaulatan Sabah dan Sarawak sebagaimana yang tercatat dalam Akta Penubuhan Malaysia dulu. Soal yang saya ingin minta pandangan Kementerian ialah kita sendiri sebenarnya belum dapat menyelesaikan masalah dalam negara kita, iaitu penyelarasan undang-undang antara persekutuan dengan Sabah dan Sarawak. Jadi kalau kita tambahkan pula dengan kemasukan peguam-peguam asing ini yang di bawah akta yang sedang kita pindah ini, adakah ianya tidak merumitkan lagi masalah yang telah sedia ada itu? Terima kasih. Tuan Sri Betul, Yang Berhormat Sik telah membangkitkan isu yang menarik. Saya harap rakan-rakan daripada Sabah dan Sarawak tidak menjadikan hujah ini sebagai dipandang daripada sudut yang negatif. Tak boleh sentuh. Kalau sentuh nanti maknanya kita membangkitkan hal-hal yang menjajaskan keselamatan negara. Kalau sentuh nanti tidak hormat pada perkara 20. Sebagaimana yang kita lihat, Tan Sri Betul, pandangan yang pernah diberikan oleh Profesor Dr. L.A. Sheridan, pengasas dekan pertama Fakulti Undang-Undang di Universiti Malaya, dan juga disebut dalam artikel yang bertajuk The Constitution of Malaysia, dan juga Lord Halsham, bekas Lord Chancellor, yakni Ketua Kehakiman di United Kingdom, cenderung untuk bersetuju bahawa mana-mana undang-undang yang dibuat dalam mana-mana negara sekalipun, yang terbaik sekali mana pun, bukanlah suatu yang beku, yang statik, yang tidak boleh menerima perubahan. Jadi banyak undang-undang, peraturan, perlembagaan negara yang mengalami proses penyemakan, mengalami proses yang dikatakan penggubalan semula ataupun perlembagaan dipinda adalah perkara biasa dalam perbahasan undang-undang. Jadi bukan makna menyentuh perkara 20 itu makna tidak hormat kepada Sabah Sarawak. Betul, negara kita masih lagi pakai sistem itu, menghormati sistem itu, lagi segi imigrationnya, pekerjaannya, dan masih ada lagi hakim besar Borneo dan seumpamanya. Tetapi dalam kita membahaskan tentang isu globalisasi, kita mengizinkan syarikat guaman luar untuk datang ke dalam negara kita, sedangkan dalam peraturan ataupun dalam perkara 20, hakim daripada Semenanjung tidak boleh beramal di Sabah dan Sarawak, dan Sabah Sarawak pula boleh beramal di sini. Jadi itu isunya. Jadi sejauh manakah isu ini harus dilihat daripada sudut yang positif dari segi persaingan, keterbukaan, bukan dengan niat untuk melanggari semangat perkara 20 itu kita hormat. Itu hak yang telah pun termaktub. Tetapi dalam perbahasan diskurs, saya rasa tidak salah untuk kita melihat perlunya pada suatu penyemakan. Sejauh manakah ianya tak boleh diusik? Itu satu isu dalam perlembagaan. Dan kalau kita baca jurnal-jurnal pun di Amerika sebagai contoh, ada perkara yang termaktub yang dulunya menjadi satu peraturan, seperti mana dalam sebuah buku yang bertajuk The Days That Changed the World.
Sebagai contoh, undang-undang yang dulu terlalu kukuh yang memberikan perlindungan kepada majikan-majikan, Emancipation Act di Amerika Syarikat juga runtuh. Kerana apa? Kerana ada tuntutan-tuntutan ke arah perentangan terhadap sistem perhambaan di Amerika Syarikat. Dan itu boleh diubah, dipindah. Perlembagaan boleh dipindah. Jadi kalau dalam isu yang seperti ini, saya rasa harus kita melihat dalam semangat yang disebut oleh rakan daripada SIK tadi, bahawa apa pun saya bersetuju undang-undang, peraturan, dia masih lagi mengalami proses perubahan. Sebagaimana cuaca dunia juga, kutub utara tak selamanya beku. Katakan kalau tidak berhati-hati, perubahan climate change itu, Pulau Maldives dalam masa 5 tahun lagi mungkin tenggelam. Itu satu hal. Maknanya cuaca berubah, iklim boleh berubah, apatah lagi perlembagaan sistem yang begitu dinamik, yang bagaimanapun, yang sebagaimana manusia itu pun berubah, tamadun pun berubah, maka sudah barang pasti saya rasa semuanya akan mengalami proses perubahan. Akhir sekali, Tan Sri Ketua, dalam saya memberikan sumbangan terhadap perbahasan rang undang-undang ini, saya ingin menyatakan sekali lagi tentang isu bagaimana kita melihat dalam beberapa para yang termaktub dalam akta ini. Saya rasa apa yang menjadi matlamat penting ialah bagaimanakah kita seharusnya menempatkan syarikat-syarikat guaman asing ini yang besok kita rasakan mungkin ada di kalangan rakyat ataupun mana-mana syarikat, termasuk mungkin syarikat berkaitan kerajaan yang memberikan menjadi pelanggan pada syarikat-syarikat multinasional ini, dan sejauh manakah dari segi security, dari segi keselamatan, dari segi pengawalan dan perlindungan kepada rakyat dalam negara kita bila kita menerima mereka sebagai peguam apabila mereka mula menjejakkan kaki mereka ke dalam negara kita. Adakah dari segi isu semalam ada sebut tentang adakah kita cukup maklumat tentang syarikat-syarikat guaman ini? Nama besar mereka itu adakah telah cukup untuk memberikan satu perlindungan kepada pelanggan dalam negara kita? Dan sejauh manakah kita melihat pula tentang kehadiran mereka itu dari segi pasarannya untuk kita yakin bahawa mereka benar-benar boleh memberikan perlindungan kepada rakyat dalam negara kita. Jadi saya rasa semuanya harus dicermati dan diperhatikan supaya apapun yang akan mereka lakukan, maka bottom line-nya adalah kepentingan rakyat dalam negara kita. Sekian Tan Sri sebagai pandangan saya untuk sama-sama membahas tentang undang-undang ini. Terima kasih. Sila.